tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Saudara-saudara, sering kali kita mendengar ada ahli parlimen yang akan menyokong Anwar Ibrahim, ahli parlimen daripada Pembangkang. Sebelum ini pun kita sudah dengar ahli parlimen daripada Bersatu dan PN sendiri yang mengisytiharkan sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Dan perkara ini bermula daripada peruntukan kepada ahli-ahli parlimen di Malaysia. Dan pada akhirnya ada yang memberikan saya satu pertanyaan. Adakah ahli parlimen Pembangkang yang menyokong Anwar sebelum ini pun perlu mematuhi syarat seperti ahli parlimen Pembangkang yang lain yang tidak mengisytiharkan sokongan kepada Anwar Ibrahim? Nah, ini satu perkongsian terkini daripada Sinar Harian bertarik 5 September. 6 bekas MP Bersatu terima peruntukan tanpa sebarang syarat. Wow. Adakah dengan ini membuka kepada satu jalan untuk ahli-ahli parlimen Pembangkang yang lain, terutamanya daripada Bersatu, untuk menyatakan ataupun mengisytiharkan sokongan terhadap Anwar Ibrahim kerana mereka memerlukan peruntukan itu? Dan seperti mana 6 bekas MP Bersatu yang telah menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim ini terima peruntukan tanpa sebarang syarat. Perkongsian daripada Sinar Harian bertarik 5 September. Jadi saudara-saudara, kalau kita fikir secara logik, adakah relevan untuk 6 bekas MP Bersatu ini menerima peruntukan secara tanpa syarat, bukan seperti ahli parlimen Pembangkang yang lain? 6 MP yang sebelum ini dilucutkan keahlian Bersatu kerana mengisytiharkan sokongan kepada PM, menjelaskan menerima peruntukan daripada kerajaan tanpa dikenakan sebarang syarat. MP Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim berkata, tiada syarat diterima mereka dan ia berbeza dengan situasi PN yang perlu memenuhi 7 syarat untuk menikmati peruntukan tersebut. Kami cuma jumpa Perdana Menteri untuk minta izin sokong Kerajaan Persekutuan supaya peruntukan disalurkan kepada kami sama seperti yang diterima ahli parlimen kerajaan, dan Perdana Menteri setuju. Jadi kami terima jumlah peruntukan iaitu minimum lebih kurang 4 juta setahun untuk urus dan melakukan pembangunan. Ini termasuk pelaksanaan projek mesra rakyat, kerja penyelenggaraan, baik puli dan sebagainya. Kira-kira 1 juta untuk urus dan bakinya untuk projek, katanya. Adakah dengan ini ada ahli parlimen daripada Bersatu ataupun daripada PAS ataupun daripada PN khususnya akan mengisytiharkan sokongan kepada Anwar Ibrahim dalam masa yang terdekat ini? Saudara-saudara, tuan-tuan, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Ini satu perkongsian berkaitan dengan status Perikatan Nasional dan SG4. Seperti yang kita tahu, SG4 adalah sebuah syarikat dan juga penasihat yang mengetuai sebagai kepala penasihat adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dikatakan PAS telah menggunakan pengalaman yang hebat Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk membantu SG4 ini berjaya. SG4 adalah gabungan ataupun syarikat yang melibatkan 4 buah negeri takbiran PAS. Jadi saudara-saudara, persoalannya, adakah PAS membawa PN di dalam SG4 ataupun PAS sebenarnya bekerja sama dengan Mahathir bersama dengan SG4 untuk menang PRU 16 nanti? Nah, saudara-saudara, satu perkongsian daripada Syabuddin bertarik 4 September. SG4 platform untuk angkat PAS duduki kerusi PM. Itu menjadi satu persoalan. Topik mengenai SG4 kembali menjadi tajuk perbualan. Masyarakat berikutan gabungan tidak rasmi melibatkan 4 negeri di takbir PAS itu mengadakan perjumpaan
yang dinamakan Sidang Kemuncak SG4 di Bangi, Selangor. Paling diperbualkan ialah apabila Tun Mahathir selaku penasihat gabungan itu mengumumkan penubuhan sebuah syarikat SG4 Group Sdn Bhd untuk Kelantan, Terengganu, Kedah, dan Perlis, berkongsi kekayaan sesama mereka. Menurut Tun Mahathir, menerusi syarikat tersebut, setiap negeri berkenaan akan memiliki saham dan ekuiti yang sama rata. Buat ketika ini, fokus yang ingin ditumpukan melalui syarikat tersebut ialah membangunkan industri nadir bumi atau REE sebagai sumber kekayaan. Jadi, REE ini bukan ada sama rata di setiap negeri. Satu negeri mungkin lebih daripada negeri lain. Justru dengan satu syarikat ini, kita agih segala hasilnya secara saksama untuk setiap negeri, menikmati kekayaan yang sama rata. Demikian jelas Tun Mahathir. Apa yang terlihat di sini pas melalui penguasaan di 4 negeri itu, jelas mahu memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan Tun Mahathir. Ia bukan saja untuk kepentingan rakyat, tetapi matlamat lebih besar ialah untuk memperlihatkan PAS sebagai sebuah parti politik yang berkemampuan dalam soal pentadbiran dan memberi kesejahteraan kepada rakyat. Dengan kemampuan yang ingin diserlakan itu, PAS tentu saja ada cita-cita lebih besar daripada sekadar mentadbir negeri. Cita-cita lebih besar itu tidak lain ialah untuk mengetuai pentadbiran negara dan meletakkan pemimpin PAS di kursi Perdana Menteri. Sebab itu, SG4 ini tidak semudah diucapkan untuk menjadi kenyataan. Tetapi, daripada sudut politik, tempo PRU 16, hanya kira-kira 3 tahun saja daripada sekarang, dan PAS tentu melihatnya sebagai peluang terbaik untuk menggapai cita-cita mereka. Ini bermaksud dengan bantuan Tun Mahathir, berdasarkan PAS, kini telah berjaya menguasai 4 negeri dan memiliki jumlah kerusi parlimen terbesar. Matlamat mereka seterusnya ialah untuk tidak terlepas daripada mengepelai Putrajaya selepas PRU 16. Sebab itu, SG4 tidak bergerak bersama PN atau membawa sekali PN bersamanya, walaupun PAS adalah komponen PN yang diketuai Muhyiddin. Bermakna, PAS sekarang bergerak dalam 2 kumpulan menjelang PRU 16 akan datang. Satu bersama PN yang diterajui Muhyiddin, dan satu lagi melalui SG4 yang diketuai Tun Mahathir. Walaupun PAS tidak pernah mengenepikan atau menolak sama ada Muhyiddin atau Hamzah sebagai calon PM, tetapi SG4 adalah platform untuk PAS terus ke depan dan untuk memenangi lebih banyak kursi pada PRU 16. Nah, saudara-saudara, paling menjadi persoalan adalah adakah PAS sebenarnya mempunyai satu lagi talian hayat bukan bersama Perikatan Nasional? Adakah PAS mampu menang PRU 16 nanti tanpa bantuan Perikatan Nasional? Adakah dengan ini PN akan bubar? Muhyiddin, Hamzah, dan semua pemimpin PN yang bukan daripada parti PAS akan digulingkan? Itu menjadi persoalannya. Peranan Tun Mahathir yang paling penting ketika itu ialah juga untuk meyakinkan Sabah dan Sarawak untuk menerima kepimpinan PAS. Selepas PRU 16 nanti, apabila PAS lebih unggul dan angka kerusi parlimen yang mereka miliki jauh lebih besar, ditakdirkan Tun Mahathir masih diberi kesehatan dan umur panjang oleh Tuhan ketika itu, disitulah PAS akan diposisikan untuk mengetuai sebuah kerajaan campuran yang baru bagi mentadbir negara. Jadi saudara-saudara, dalam politik apapun boleh berlaku. Adakah Hadi Awang akan mencalonkan terus Mahathir sebagai PM sekali lagi, ataupun Hadi Awang sendiri jadi PM sekiranya PAS dan SG4 berjaya? Jadi saudara-saudara, apa komen Anda?